Saudara, pada Perhimpunan Agung PBB unggah ke-77 yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menyatakan bahawa Malaysia komited dalam menunaikan tanggungjawab dan peranan memastikan pemeliharaan serta kelestarian alam sekitar. Penubuhan Pusat Matlamat Pembangunan Mampan SDG yang merupakan salah satu usaha dalam memastikan kelestarian alam sekitar dapat dipelihara. Namun, bagaimana sebenarnya peranan IPT dan juga mahasiswa dalam hal ini? Untuk bincang berkenaan dengan mahasiswa pemangkin transformasi kelestarian kampus hijau, kita bersama dengan Profesor Madya Datin Teknologis Geospesialis Dr. Arnis Asmat, pengarah UiTM Green Center UGC ataupun Pusat Hijau UiTM, dan juga kita bersama dengan Saudari Aina Batrisha Azhar, Presiden Rakan Alam Sekitar RAS UiTM Student Chapter. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dua tetamu saya lelaki ni, dua tetamu saya tukar jadi perempuan. Kejut saya. Tapi Datin, kita nak tanyakan satu soalan berkenaan dengan UiTM Green Center. Apa sebenarnya UiTM Green Center ni dan macam mana ia membantu perkasakan agenda kelestarian di negara kita? Okey, terima kasih Syai. And then untuk pertama kali ni saya terima kasihlah untuk menjemput pihak UiTM Green Center, UiTM untuk bersama-sama di program ini. So sebenarnya kalau kita sebut UiTM Green Center, sebelum saya lebih fokus saya nak bawa dulu. Sebenarnya agenda ni kita kena tengok secara global, secara global, di mana pada tahun 2015 193 negara-negara tu yang bersetuju untuk mendukung agenda kelestarian, iaitu Sustainable Development Goals. So di sinilah sebenarnya peranan bukan setakat universiti sebenarnya, so di agensi-agensi kerajaan, swasta dan sebagainya untuk mendukung dan juga memastikan bahawa untuk merealisasikan agenda kelestarian itu sendiri. So maka pada 2018 sebenarnya kita tertubuhnya Jawatankuasa Kelestarian di UiTM. Ini merupakan satu direction di mana satu perjuangan menubuhkan lagi satu pusat, iaitu UiTM Green Center pada 2021 dan bermula daripada situ kita sebenarnya berperanan mengkoordinasikan menjadi hub kelestarian dan juga menjadi satu pusat kepakaran dari segi kelestarian itu sendirilah. Jadi di situ peranan UiTM Green Center itu sendiri, dan coordination, bila kita sebut UiTM ni kita tidak lari daripada pertama populasi yang besar, populasi warga UiTM besar daripada pelajar dan juga warga itu sendirilah. Kalau pelajar saja kita almost 200, itu maksudnya 200,000. So melihat daripada kapasiti populasi itu dan juga kedudukan kampus seluruh Malaysia, maka pengurusan UiTM itu sendiri melihat kepentingan untuk mengkoordinasikan dan menstrategiskan dari segi inisiatif, program dan sebagainya untuk mewujudkan program-program yang lebih berimpak. So dari kalau kita lihat proses ataupun fungsi UiTM Green Center itu sendiri bukan hanya tertumpu untuk perkara-perkara mungkin program yang bersifat kecil, tetapi mengkoordinasi itu daripada akar umbi, daripada projek pelajar-pelajar ni, program-program pelajar, dan juga yang lebih tinggi iaitu direction seperti polisi kelestarian, mewujudkan strategic action plan untuk memastikan bahawa aktiviti-aktiviti sedia ada dia dapat mencapai the ultimate aim itu sendiri. Dan kalau kita lihat usia UiTM Green Center tu bermula 2021, di mana baru sangat, dan during that particular period dia telah dengan cabaran pandemik dan sebagainya, kita bergerak kena kreatif, kita tak boleh masuk kampus dan sebagainya tapi banyak program-program yang bersifat online, virtual, dan kali ini alhamdulillah apabila semua pelajar dah masuk, maka dekat sinilah bermulanya kolaborasi bersama dengan pelajar tu berlaku. Kalau dulu mungkin banyaknya secara virtual lah, sekarang ni itulah yang ada pada panel kita sebab ni daripada Rakan Alam Sekitar UiTM Chapter Student. Saya teringat tadi slot sebelum Datuk Syahtar dan juga merah dan biru. Ni hijau ada apa-apa ke? Ada mewakili apa-apa ke ni tadi? Secara kebetulan UiTM Green Center, Green Center, tetapi tidaklah mereka pakai baju korporat. It just I love green actually. I love green. Baik, Aina, saya rasa Aina pun love green
juga. Jadi sebab tu Aina merupakan presiden bagi Rakan Alam Sekitar RAS UiTM Student Chapter. Selalu kita dengar Rakan Sebaya PRS sebagainya kan. Ni RAS ni apa macam mana dia ditubuhkan? So, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada RTM serta Lensa IPT kerana beri peluang kepada saya untuk bicarakan topik mahasiswa pemangkin transformasi kelestarian kampus hijau. Jadi basically, Rakan Alam Sekitar UiTM Student Chapter ni ditubuhkan pada 23 Mac 2022, baru saja tahun ini. Setahun selepas UGC ditubuhkan. Betul. Kita berkolaborasi sebenarnya. Yang telah dirasmikan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air. Lepas tu sebenarnya untuk makluman semua, Rakan Alam Sekitar ni sebenarnya telah ditubuhkan pada 2009 lagi oleh Perdana Menteri ketika itu. Tapi sebab kami Jabatan Alam Sekitar telah memilih UiTM untuk penjenamaan semula Rakan Alam Sekitar. Jadi objektif kami Rakan Alam Sekitar UiTM Student Chapter adalah untuk menjadi mata dan telinga kepada Jabatan Alam Sekitar untuk cuba menangani dan membanteras kegiatan pencemaran alam sekitar. Baik, pada unggah ke-77 yang Perdana Menteri kita baru saja menyatakan hasrat untuk kata nak menekankan tentang kelestarian bagi alam sekitar negara kita. Apa yang dah terdapat lihatkan agenda kelestarian UiTM ini selari seiring dengan SDG? Okey, dia sebenarnya bila kita bercakap kelestarian, dia matlamat utama dia ni memang global, memang global, iaitu kita tidak lari sebenarnya berbicara bahawa sustainable development goals tu. Apa-apa yang kita buat haruslah memetakan kepada agenda global sehinggalah juga agenda di peringkat negara kita. Jadi apabila kita bercakap dengan unggah itu sendiri di mana yang berhormat Perdana Menteri kita telah mengenengahkan bahawa pembangunan lestari itu merupakan sesuatu yang sangat penting, tapi kita kena faham apabila berlakunya pandemik, dekat sini ada sedikit kerisauan di mana boleh merencatkan aktiviti-aktiviti untuk merealisasikan atau mentransformasikan, memastikan bahawa SDG itu dapat dilaksanakan, dilaksanakan. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan SDG, kita kena tahu sebenarnya SDG ni apakah matlamat dia. Matlamat dia adalah lebih kepada kesejahteraan dunia, kesejahteraan dunia ini lebih untuk menghapuskan kemiskinan dan juga memastikan bahawa alam sekitar terjaga, itu matlamatnya. Jadi apa yang kita lakukan ataupun program-program yang kita bawa di diunggah itu sendiri bahawa keterlibatan untuk memastikan perkara ini berjaya adalah perlu keterlibatan seluruh pihak di akar umbi. Dia bukan hanya boleh dilaksanakan hanya satu pihak saja. Maka di sinilah higher institution pick up the idea. Sebenarnya bukan UiTM saja. Sebenarnya semua universiti towards this. Not only university, corporate pun sama dan cuma cara dan juga strategi itu berbeza. Kita di UiTM dengan pemerkasaan beberapa contohnya persatuan-persatuan pelajar dan juga kalau kita kata di peringkat di pejabat ni, maksudnya kita ada UiTM Green Center. Selain daripada UiTM Green Center, saya nak share, kita juga ada Institute Biodiversity Sustainable Development. Maka dua institut ataupun entiti ini bekerjasama untuk melaksanakan program-program bukan hanya di dalam UiTM tetapi juga di peringkat antarabangsa dengan participation seperti UI Green Matrix UI Green Matrix yang mungkin Aina pun tak berapa nak dengar maksudnya UiTM Green Matrix ni adalah satu platform di mana yang dilaksanakan di peringkat global penyertaan seluruh universiti di dunia untuk memastikan masing-masing satu assessment Green Campus, satu assessment untuk effort kepada Green Campus itu sendiri. Selain daripada itu, kita juga sangat aktif di dalam THE SDG, iaitu Time Higher Education, di dalam ranking dunia juga, di mana UiTM participated di dalam dalam platform dunia ni dan pada
selain daripada itu, kita ada low carbon challenge 2030, di mana kita memastikan bahawa apa yang kita buat ni bukan hanya peringkat ataupun program-program kecil di peringkat fakulti, di peringkat jabatan tetapi di peringkat nasional. Dan inilah yang memetakan apa yang kita buat itu haruslah berimpak. Dalam low carbon challenge itu sendiri sebenarnya long term dia adalah untuk mencapai net zero by 2050 dan ini adalah satu hasrat kita di Malaysia. By 2030 kita akan mengurangkan sebanyak 45% carbon emissions. Saya percaya sebenarnya UiTM sudah selangkah ke hadapan dalam kelestarian alam sekitar, tapi kita nak tahu juga berkenaan dengan apa fungsi RAS ni. Tapi kita nak ceritakannya sebentar saja nanti. Kita akan berehat seketika, kembali selepas Sinar Lensa IPT.